sebab politik. Ini saya memang tak boleh nak brain, memang saya pun tak boleh nak fikir. Tiba-tiba saya tengok dan saya lihat serta saya dengar, dan amat menghairankan saya, kerana dalam usaha untuk meraih sokongan pengundi Johor dan sebagainya, tiba-tiba Ketua Penerangan Parti PBM Wan Saiful memberi amaran kepada Perdana Menteri bahawa sokongan PBM terhadap beliau ada syaratnya. Apa hal ni? Saya pun tak faham. Tiba-tiba saja dihalakan muncung kepada Perdana Menteri. Benar, yang awak Perdana Menteri ialah naib Presiden UMNO. Tapi kenapa? Apa masalahnya antara PBM dengan Perdana Menteri? Sedangkan kita warga UMNO pun kadang-kadang merasakan yang awak Perdana Menteri lebih banyak menyantuni permintaan daripada PBM. Kita minta keluar wang sepanjang pekerja, kerana Menteri Kewangan daripada PBM. Jadi masalah kadang-kadang kita merasakan mungkin mereka tak setuju, maka kita merasakan, warga UMNO merasakan bahawa bukanlah semua kehendak daripada UMNO ini dipenuhi oleh Yang Amat Perdana Menteri. Tuntutan Presiden, tuntutan mantan Presiden, tuntutan Ketua Pemuda, Ketua Puteri dan warga UMNO minta supaya diizinkan pengeluaran wang sepanjang pekerja pun masih lagi bertolak-tolak, masih lagi tidak tuntas. Tiba-tiba Wan Saiful serang Perdana Menteri. Apakah mereka merasakan bahawa Yang Amat Perdana Menteri tidak mampu untuk menahan Yang Amat Berhormat Datuk IR Hasni meneruskan usaha ataupun menasihati Duli Yang Mulia Sultan Johor untuk melakukan pembubaran Dewan Negeri? Jangan nak serang begitu. Jadi jangan bersikap tak dapat tanduk maka telinga dia pulas. Saya hairanlah sebab bagi saya tiba-tiba saja, tak ada kena mengena. Yang Bapak Perdana Menteri berkali-kali mengatakan pentadbiran di negeri-negeri ada dia punya menteri besar, biarlah mereka mentadbir dengan baik. Parti-parti politik tiba-tiba, ya Allah ya Tuhanku, berdebuk Perdana Menteri terus diberi peringatan. Apa masalahnya? Saya bukan nak membela, memanglah saya dah cakap dari dulu lagi, andai sesuatu berlaku pada naib Presiden UMNO, kita akan memapah beliau, kita akan berdiri teguh di belakang beliau. Tapi saya lihat biarlah perkara itu benar. Jadi seolah-olah sekarang ni orang lain yang makan nangka, orang lain yang kena getah. Yang memutuskan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor ini tuanku, yang menasihati Yang Amat Menteri Besar. Kerana di Johor menghadapi masalah berkali-kali kita katakan. Keadaan ini adalah kerana disebabkan oleh kedudukan yang cukup rapuh, yang sukar untuk Yang Amat Berhormat Datuk Hasni mentadbir. Jadi cara terbaik adalah adakan pilihan raya negeri. Tiba-tiba nak marah serang pula Perdana Menteri. Apakah beliau mahu memberi warning bahawa kemungkinan akan ada pilihan raya umum? Yang takut sangat nak ada pilihan raya ni apa hal? Ini yang saya tak faham. Semua orang takut adakan pilihan raya. UMNO tetap menuntut diadakan pilihan raya umum. Jadi where got road, brother? Mana jalan begitu? Pimpinan dalam PBM harus ingat, UMNO kita ni mengamalkan cara pentadbiran yang bukan diktator. Perdana Menteri betul, naib Presiden, tapi beliau tidak boleh mengamalkan pentadbiran secara kuku besi. Kalau Perdana Menteri boleh tahan supaya Johor tak adakan pilihan raya. Tak boleh begitu. Ini negara demokrasi. Jadi saya tengok ucapan di Muar kemarin, Wan Saiful menyatakan bahawa pencalonan Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri datangnya dari parti PBM dan bukannya dari UMNO. Habis Datuk Ismail Sabri tak daripada mana? Orang mana? Daripada parti Dewan Langit? Ada logika lah. Sebab itu saya tengok apa yang dinyatakan oleh Syam Jalil benar. Mereka semakin takut, mereka semakin ngeri melihat bahawa rakyat sudah semakin menjauhkan diri. Parti Peribumi Bersatu mengalami hakisan keyakinan rakyat yang cukup teruk. Jadi janganlah kerana nak ujuk begitu, nak tunjuk anda hebat, maka Perdana Menteri pun boleh diberi amaran. Anda nak bagi amaran buat apa? Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri sehingga anda boleh mengungkit bahawa kononnya pencalonan Yang Amat Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri itu datang daripada PBM. Habis kalau UMNO tak sokong, dan sekarang ni pun kalau UMNO tarik sokongan, tergolek dok juga. Kalau PAS juga dah tarik sokongan, tergolek dok juga. Jadi anda jangan ingat anda sahaja lebih penting.
Saya dah kata, warga UMNO mahukan supaya ada pilihan raya. Itu yang paling penting. Jadi sebab itu seli-seli saya harap supaya puak-puak ni janganlah nak mengaburkan mata rakyat atau mencari sokongan pada rakyat dengan menjual cerita yang bukan-bukan. Letihlah macam ni. Sebab saya dah kata, selama ini pun Datuk Ismail Sabri dilihat banyak keputusan-keputusannya yang warga UMNO merasakan seolah beliau menyantuni PBM. Tapi tak ada pula kita nak bagi warning. Tak ada. Tiba-tiba tak tahu, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada ribut, terpancul perkataan, jangan lupa Perdana Menteri yang mencalonkan beliau adalah parti PBM. Untuk apa anda mengungkit perkara ini? Apakah nak menunjukkan anda besar? Jadi saya dalam keadaan ini saya haraplah supaya kita mengamalkan politik yang matang saja. Jadi sebab itu saya merasakan eloklah diadakan pilihan raya umum sepatutnya. Dan saya rasa inilah mungkin mereka semakin marah kerana laporan terbaru yang saya terima bahawa pengundi bukan Melayu sudah kembali menyokong Barisan Nasional dan di pilihan raya negeri Johor. Dapatan saya ini bukan bohong saya, inilah dapatan daripada survey yang dihantar kepada saya. Begitu juga dengan undi anak muda. Mereka juga sudah membulatkan tekad untuk kembali meletakkan sokongan kepada UMNO Barisan Nasional menerajui kerajaan negeri Johor setelah mereka merasakan bahawa mereka tertipu dan terpengaruh dalam pilihan raya yang lalu. Jadi dalam keadaan begini, jadi mungkin kerana marginalisasi ini membuatkan Wan Saiful dan puak-puak dalam Perikatan Nasional, mereka dah semakin miang lah. Bukan miang, ngeri lagi. Mereka melihat pilihan raya umum di Johor itu adalah mimpi ngeri bagi mereka. Kerana akisan sokongan terteruk dari survey atau kajian berawak sejumlah 5,000 yang dibuat, saya dapatkan 71.92% pengundi meletakkan keyakinan kepada UMNO Barisan Nasional. Anda jangan marah. Jadi ini dapatan saya. Kalau anda nak sangka, sangkalah, tapi jangan kata saya buat cerita bohong dan sebagainya. Ini bukan fitnah, saudara. Dan ini 21.56% adalah kepada Parti Keadilan dan Perikatan Nasional. Sementara itu Perikatan Nasional cuma dapat 62 orang saja yang undi, yang bersetuju pada mereka, yang beri sokongan. Keadilan 21.56% bersama dengan Pakatan Harapan, iaitu daripada Amanah, daripada DAP. Tapi UMNO Barisan Nasional dapat 71.92%. Saya rasa inilah yang membuatkan mereka bertambah miang dan merasa ngeri. Jadi lantaran itu keluarlah kata-kata yang bukan-bukan, sehingga mengungkit. Kita tak pernah mengungkit pun. Kalau dia kata mengungkit bahawa yang dulu mencalonkan Datuk Ismail Sabri itu sebagai Perdana Menteri daripada parti PBM. Habis yang dulu waktu Tan Sri Muhyiddin lepas langkah Sheraton, kalau UMNO tak sokong boleh dapat Perdana Menteri. Jadi tak payahlah kita nak tunding-menunding. Kita harus menghadapi pilihan raya ini secara matang. Jangan kita ungkit-mengungkit, tak payah. Sebab itu saya dalam keadaan begini, kita kena ingat, saudara, harus berhati-hati dalam kita melontarkan kata-kata. Saya tengok juga culipan daripada yang Berhormat Datuk Seri Najib. Beliau mengatakan semalam katanya Ketua Perangan PBM merangkap penulis buku manifesto, bukan kitab kecil. Dia berkata dalam ceramah bahawa bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu adalah contoh terbaik dalam menjaga kebajikan rakyat. Ini Datuk Najib punya penjelasan. Tak pernah ada jumlah dana banyak diperuntukkan untuk membantu rakyat dalam sejarah negara, katanya. Tapi Muhyiddin buat. Itu yang kita nakkan agar Datuk Seri Ismail Sabri meneruskan. Ya, benar, kata Datuk Najib. Tan Sri Muhyiddin sendiri pernah kata dia berbelanja sebanyak 600 bilion dalam tempoh 1,5 tahun tanpa hasil yang nyata, sehingga kerajaan dah tak ada banyak wang. Ini keadaannya, kerajaan dah tak ada banyak wang, kata PM8. Jadi memandangkan ni atuk dari dulu lagi kata negara sudah bankrupt, bahawa di bawah pentadbiran Najib. Dan Tan Sri Muhyiddin sendiri pun berkata bukan cari dalih, tapi PH memang warisi kerajaan hampir bankrupt. Itu sebagai alasan kenapa manifesto Pakatan Harapan tidak dapat dipenuhi. Ini tulisan Datuk Seri Najib. Jadi katanya, saya ingin sekali lagi bertanya soalan pokok kepada Wan Saiful yang pernah saya tanya beberapa kali, tapi tidak pernah dijawab sesiapa pun dari geng sebelah sana. Dari mana Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional dapat dana
600 bilion untuk mereka berbelanja. Sedangkan Tan Sri Muhyiddin kata Pakatan Harapan mewarisi kerajaan yang sudah bankrupt. Di mana datangnya 600 bilion itu? Adakah PM8 itu menabung dari kecil? Atau Guang Eng kumpul untuk dia? Atau adakah PBM dan Pakatan Harapan menipu? Ataupun Tun Mahathir akhirnya jujur apabila dia mengaku bahawa kerajaan Barisan Nasional dahulu meninggalkan reserve sebanyak 2 triliun yang dinaikkan daripada 1.2 triliun daripada 800 bilion dalam tempoh Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Sebab itu saya kata bila nak berhujah biar ada fakta. Dan kita juga hairan bagaimana dalam tempoh 1 tahun setengah Tan Sri Muhyiddin menghabiskan 600 bilion. Dan apakah semua dapat rakyat? Apa jadi pada ekonomi kita? Ini gambarannya. So kalau luar saya pun nak berhujah, hujahlah dengan tepat. Jangan kan sekarang ni menuntut nak tunjuk bahawa PBM ini perhatian pada rakyat, tuntut supaya meneruskan agenda memberi wang pada rakyat dan sebagainya. Mana nak cari duit dah sekarang? Bercakap biar benar. Kononnya anda ni pakai ekonomi. Itu masalahnya saudara. Dan